right behind you. Assalamualaikum semua. Hai, salam sejahtera. Saya Mami Cat. Okay, so aku nak ucapkan thank you so much dekat korang sebab korang sentiasa support Bonda Nervous. Okay, kali ni adalah Bonda Seram. Kita akan menyajikan semua kisah-kisah seram, cerita-cerita yang mistik ke, benda-benda yang pelik-pelik ke. Okay, mungkin daripada pengalaman aku sendiri ataupun pengalaman korang ataupun daripada yang aku jemput lah. Maksudnya siapa-siapa yang ada cerita yang menarik yang boleh kita share sama-sama. So, apa kata kita dengar kisah seram kali ini. Can you see me? I'm here. Behind you, look. Okay guys, kita jumpa lagi Azmi. Yang ni Azmi nak cerita kisah dia yang kedua pula. Okay, tapi sebelum tu, pada siapa yang belum kenal Azmi, boleh tengok cerita pertama yang first Azmi cerita tu. Okay, korang boleh tengok pengenalan Azmi kat situ. Okay, so sebelum Azmi nak cerita, yang mana belum lagi subscribe, jangan lupa subscribe, komen, share dan like Bonda Nervous, #Bonda Seram. Okay, kita jangan buang masa. Mi, cerita yang kedua Mi. Okay, yang ini kita cerita bab pengalaman saya di kena gangguan di office lah. Dia banyak versi, atau bukan banyak versi, banyak cerita. Banyak benda terjadi lah. Banyak terjadi dan hantu-hantu yang berlainan. Okay, yang first saya nak cerita pasal kawan saya kena ganggu kat rumah. Okay. Kawan saya ni yang kena ganggu adalah isteri dia. Dan dia bukan bekerja di office saya lah, tetapi ni kawan belajar saya. Nak dijadikan cerita, sebelum dia call saya, jin yang mengganggu dia tu dah datang dulu kat saya, ganggu saya dulu kan. Okay. Sebab apa? Saya perasan sebab saya teka makhluk jin yang ganggu dia tu adakah sekian-sekian, dia kata betul. So saya memang anggap yang datang tadi tu memang kawan saya punya. Macam mana rupa yang awak nampak tu? Okay, first saya memang tengah sedang menaik lah. Tiba-tiba saya terbau satu bau yang sangat busuk macam bangkai, macam bangkai tikus lagi busuk lah. Saya cakap dalam hati, buat apa benda ni kan. Tiba-tiba saya dengar ada macam tongkat, bunyi tongkat, tak datang kan. Lepas tu saya jeling dekat belah kanan saya, ada perempuan tua. Masa tu terus saya menaik, buat-buat tak nampak lah perempuan tua. Kemudian dia datang dekat dengan saya. Saya dah mula tahan nafas sebab baunya sangat busuk. Saya tahan nafas, kemudian dia tengok saya. Kemudian dia tengok PC saya. Dia tengok saya, dia tengok PC saya. Saya terus menaik. Tapi agak lucunya sebenarnya saya menaik main hantam je sebab tulisan tu tak ada ayat yang sesuai. Berterabur sebab saya gelabah kan. Gelabah tu seram dengan bau busuk. Saya tak nak tahan nafas lagi. Lepas tu saya tak cukup nafas, saya hembus. Saya tarik terpaksa bau busuk tu. Kemudian dia tengok lagi saya. Lepas tu dia tengok PC. Kemudian dia langkah ke belakang. Kemudian ada panggilan. Masa panggilan tu lah saya call. Lepas tu kawan lama ni dia saya perasan kalau ada apa-apa masalah tentang gangguan, dia akan call. Masa tu dia akan call sebab dia tahu saya pernah buat pengamal perubatan Islam kan. So Allahumma salli alaihi wasallam. So dia call, dia kata isteri dia kena gangguan dengan perempuan tua. Dia kata macam nenek kebayan ke? Saya kata macam tu. Ada pegang tongkat ke? Dia kata ya. Lepas tu saya terus terdetik, patutlah dia datang. Okay, Azmi boleh tak bagi tahu macam mana bentuk perempuan tua tu? Fizikal dia macam mana? Masa dia datang, masa dia datang, saya nampak pada ekor mata saya memang nampak perempuan tua. Bila dia datang dekat, dia punya muka tu macam menggerutu, hitam, lepas tu sangat buruk, mengerikan. Bila dia toleh saya terus
saya terus apa orang kata? Hilang fokus lah. Hilang fokus. Saya macam tak tentu arah. Yelah, rupa dia Dia bukan setakat manusia. rupa yang busuk. Bukan setakat muka yang teruk. Busuk. busuk. Busuk guys. So orang tak Busuk gila. tahan. Sampai saya tahan nafas. Serius lah. Rambut dia. Rambut dia macam tu Kak Limah tu. Gerbang. So nampak guys, dia memang tak mandi guys. Dia dalam keadaan bongkok. Pegang tongkat tu bongkok lah. Mungkin usia dia dah ni Saya tak tahu usia dia. Saya tak pernah tanya umur dia. Sebab saya tengah cuak masa tu. Okay, so itu satu kes. Okay. Kes yang kedua apa Mi? Itu cerita pertama. Cerita yang kedua, masa saya buat OT lah. OT lebih masa hari Sabtu. Saya ingat lagi dengan budak praktikal ada, dengan akak office ada. Masa saya siapkan kerja, kemudian saya print lah. Saya print saya punya kertas kerja tu. Kemudian bila saya pergi ambil kat printer, saya tengok ada gambar pocong. Pocong 3 ekor. Saya sound nak, woi, siapa yang mengada print pocong ni, woi? Kan? Mana ada? Semua orang tak mengaku. Mana ada? Mana tengok. Bohong lah, siapa pula nak print pocong? Maknanya apa yang awak print tu tak keluar. Pocong yang keluar. Tak keluar. Dia gambar macam bukan kartun, dia macam apa? Karakter pocong tu lah. Ada 3 ekor. Ada yang baring, ada yang tengah menegak, macam tu lah. Dalam satu paper. Dalam satu paper tu. Yes. Budak kasar lah ni. Saya kata ini pengajar ni je kan. Baik mengaku cepat. Semua budak praktikal pun tak mengaku. Ada beberapa orang dalam tu, dalam tak sampai 5 orang lah. Semua tak mengaku. Nak dijadikan cerita, selang beberapa minit tu ada akak office baru datang lah dengan anak dia. So bila dia datang, anak dia tiba-tiba menjerit, menangis, minta tolong. Anak dia tu? Anak dia menangis, mentak-tak kaki. Dia kata ada hantu, ada pocong, ada hantu. Dia kata macam tu. Anak dia nampak lah. Anak dia nampak. Kemudian yang lain semua tergamam. Saya pun telan elio. Sebab apa? Sebab saya baru kecoh-kecoh pasal siapa print pocong tu kan. Macam mana ada 3 ekor kat situ kan? Ada 3 ekor. Dan macam mana budak tu boleh tahu? Takkan budak tu menipu? Kan? Lepas tu budak tu cakap lah benda yang sama kan? Benda yang sama. Okay, misteri. Memang misteri office si Azmi ni. Kita dengar yang satu lagi Mi? Ada kisah Mi? Okay, satu lagi cerita pasal kebaya merah. Aduh, aku tak boleh lah dengan kebaya merah ni. Okay, tak apa, kita dengar. Sebab saya tahu kalau bab yang kebaya merah ni memang sesuatu yang seram lah. Okay, kat mana tu Mi? Sebenarnya saya pun tak expect, tak apa orang kata, tak duga lah. tak terduga banyak benda makhluk-makhluk halus yang saya jumpa dalam satu tempat ni lah kan. So antaranya itulah yang kebaya merah tu. Yang ini dia di lobi bawah. Maksudnya di apa, tempat kereta tu, parking kereta bawah. Parking kereta bawah tu. Yes, parking kereta bawah ada satu lorong tu. Bila saya jalan memang saya nampak dia akan berdiri di situ, dia akan pandang kita. Macam tu. Bila kita lalu dia akan pandang. Dia report dia tu. Yes. Kemudian bila saya cerita kat orang, lepas tu ada orang beritahu penjaga CCTV pernah nampak memang ada orang apa berbaju kebaya merah mundang mandi kat bawah tu. Memang keluar dari CCTV tu lah, maksudnya nampak objek tu. Objek. Tapi itu cerita dah lama dah. 10 tahun lepas. Oh, okay, faham. So maknanya Azmi dah berhenti kerja kat situ lah? Ke ataupun stay kerja situ lagi? Stay kerja situ lagi dan sentiasa nampak. Semangat kuat. Azmi memang semangat yang kuat. Dan memang ada jabatan-jabatan lain yang teruk kena. Memang ada. Saya akui memang ada yang ramai kena. Tapi benda ni tak ramai orang percaya kan. So yang kena tu percayalah. Sebenarnya mereka ni pun kadang ada muzakarah dengan saya apa sekolah. Faham. Okay. Sebagai pengamal perubatan Islam, bekas pengamal perubatan Islam, apa yang Azmi boleh katakan, contohlah tempat tu kita dah, contoh ini ada, itu ada, ini ada. Sebenarnya tempat tu apa sebenarnya? Maksud saya adalah, adakah tempat tu sendiri keras sebelum pembangunan terjadi, ataupun dia datang kerana asbab apa ke, ataupun apa sebenarnya benda tu, kenapa dia ada kat situ? Pertama yang saya nampak kat sini memang sebelum tempat tu ada memang kawasan dia. Itu kawasan dia. Itu kawasan dia. Kemudian Allah kemudian ada orang hantar pun ada. Hantar.
mungkin orang buang ke apa saya tak tahulah. Sebab kadang-kadang ada benda-benda makhluk yang baru datang. Sebelum ni tak pernah nampak dan sebagainya kan. So dia macam pelik lah. Kemudian saya pernah juga bila saya duduk kat office kadang-kadang saya balik lambat. Dekat maghrib tu saya dengar ada orang cakap kat belakang. Bila tak sampai berapa second saya tengok tak ada orang. Saya cari-cari memang tak ada orang. Habis siapa yang cakap? Tapi dengar suara orang berbual tu. Yes. Bermakna macam ada satu perkampungan lain lah, betul tak? Yes. Maksudnya Memang tempat ada dorang. Tempat dorang. Yes. Maksudnya tu kita manusia, kita dengan manusia, dorang ada dorang punya geng juga. Maksudnya macam tu lah kot. Dia ada keluarga dorang di sebalik kita tu. Cuma orang-orang tertentu je nampak. Mungkin dekat office tu Azmi je yang nampak. Ataupun seorang dua lagi nampak. Mungkin yang lain tak nampak ke semua nampak? Tak semua nampak, tapi pernah lah ada pengalaman-pengalaman orang lain nampak dan orang lain dengar. Maksudnya benda tu memang dia suka expose diri dia lah. Maksudnya dia suka tunjuk diri kan. Setengah Kalau tak ramai orang dia akan expose lah. Kalau tak ramai orang dia tunjuk diri. Okay, so ini adalah kisah Azmi sendiri. Pengalaman dia daripada pejabat dia, tempat kerja dia. Kita boleh cakap ni kira hantu office lah hantu office Ke ada lagi yang tiba-tiba Azmi nak selitkan lagi kat tempat tu? Ada dekat cawangan lain. Aha. Yang itu masa tu saya berkhusus di cawangan lain lah. Kat situ ada di tingkat bawah. Saya pergi tandas tu memang ada Dalam tandas tu. dekat luar tandas sebab dia bahagian dalam. Dia bahagian dalam macam pelusuk sikit nak pergi tandas tu. Lepas situ memang ada. Lepas tu bila saya tanya orang-orang lama kat situ, kawasan ni kawasan apa dulu? Dia kata ada kawasan, ada kubur dan sebagainya lah sebelum ni. So memang saya dengar minta tolong lah, menangis lah dan sebagainya kan. Selalu itu malam ke siang pun? Itu siang-siang. Siang pun buat perangai juga dia? Tapi walaupun siang dalam keadaan suasana tu gelap. Ya. Dia gelap kan? Bila gelap kita pun mengerikan jugalah gelap kan? Yelah, keadaan suram kan? Suram. Selalu memang tempat-tempat yang suram lah yang selalu dia ada, betul tak? Bila yang ramai-ramai ni mungkin susah lah untuk dia nak tunjuk diri dia ataupun nak ni lah kan. Okay Mi, cuba Mi cerita yang pasal yang karakter misteri tu Mi. Okay, yang ni Azmi cerita sendiri, feel tu dekat dorang kan. Sebab tadi kita dah dengar pun dah seram sejuk. So Azmi cerita daripada detail daripada awal hingga akhir tu. Okay, jom dengar. Okay, kisah ni tahun 2010 yang mana tinggal beberapa hari lagi saya nak berhenti lah. Sebab saya dapat tawaran baru, kerja baru lah di office yang saya cerita sebelum ni. So, Allahumma salli alaihi wasallam. Masa tu guard tak macam sekarang. Nak tengok muka IC tak ada. Just tahu nombor rumah, kat mana, lorong berapa. Kemudian dah kenal pasti, kita bagi lah, lepaskan lah. Kita pun tak ingat sangat nombor kan. Selalu kita akan lepaskan je. Okay, kemudian malam tu tak salah pukul 1 pagi. 1 pagi antara mengantuk tak mengantuk tu tiba-tiba ada kereta kancil, kalau tak salah saya, kancil lah sebab dia dah lama. Saya rasa kancil sebab dia kecil je kan? Kancil putih kan? Kemudian ada seorang lelaki begitu, dia nak pergi jalan sekian lah, nombor rumah sekian kan? Kalau tak salah nombor rumah 20 lebih lah macam tu kan. 20 lebih. Kemudian Allahumma salli alaihi. Pada masa yang sama saya ternampak ada macam ada orang perempuan dekat belakang, rambut dia panjang kan. Tapi muka tak nampak pula kan. Kita pun tak usah sangat kan. Yang lelaki pun kita tak usah, yang perempuan pun kita tak usah lah. Tapi yang pasti memang nampak rambut dia tu jelas. Rambut tu panjang. Dia macam ke depan kan macam tu kan. So kita tak expect lah nak apa-apa benda tu kan. So bagi dia lepas. So bila dia lepas, kita tengok dia kata nak sekejap je hantar barang kan. Okay. Lamanya tak keluar kan. Dah setengah jam tu kita naik motor, kita pergilah ronda lah. Bila ronda saya cari kereta tu tak jumpa kan. Nombor rumah tu pun tak clear kan. Saya pun tak ingat mana nombor rumah tu, tapi kereta tak jumpa langsung. Padahal untuk laluan tu dia tak banyak laluan pun, dia akan lalu situ juga, saya akan nampak juga. Dan kalau ada kereta keluar dia akan bunyi, kita dengar kan. Dia tak ada langsung. Dan rumah tu pun sebenarnya tak wujud. Nombor rumah tu sebenarnya tak ada. Tak ada. Dia ada limit dia nombor tu.
So maknanya dia tak tahu, kita tak tahu dia pergi mana sebenarnya. Dan Tak kita tak tahu tahu dia dia mana. tu sebenarnya siapa kan. Tak tahu. Apa yang dihantar pun tak tahu, yang kat belakang tu siapa pun saya tak tahu. Pukul 1 pagi pula. Satu pagi. Okay. Memang betul. Dulu wah, memang kalau perumahan dia memang suka macam tu. Maksudnya kita macam tak kenal orang tu, orang bagi dia masuk. Sekarang dia punya style, kita pakai kad access semua kan. So ada CCTV bagai, so kata teknologi tu tinggi. So kalau sekarang ni mungkin kalau dia buat perangai lagi, kita boleh nampak lah apa benda sebenarnya benda tu kan. Cuma yang Mi cerita ni tu dah bertahun 11 lama kan. tahun, 2010. 2010 lama. So korang rasa tu apa? Kalau bagi pendapat aku, benda tu lah. Aku rasa itulah. Takkan manusia kot. Kalau manusia mestilah jumpa kereta ikut logik akal, betul tak? Ini kereta pun Nazmi tak jumpa. Lorong yang disebut pun sebenarnya tak wujud. Dan aku rasa macam tak mungkin dia keluar, diorang tak tahu. Sebab mestilah luar dia sama tu Rami. Luar Dan masuk sama kan? sebenarnya saya kerja hanya sebulan je. Sebab tempat tu yelah, macam-macam kes lah. Bukan sebab saya memang niat kerja saya kat sini untuk sementara je. Sebab saya nak sambung belajar, saya sambung kerja yang lain lagi bagus. Okay. Dan saya memang tak expect pun jalan-jalan ni saya kurang ingat. Tu saya bagi lepas je. Faham? So bila dia nyatakan jalan tersebut, saya pun heran, mana ada jalan tu? Nombor rumah tu, mana ada rumah tu? Aku kena game ke? Okay. Cerita yang menarik. So aku rasa ni kira pengalaman Azmi tau. Ni kira pengalaman dia. Dia tak termasuk pengalaman kita pula kan. Okay, thank you Mi sebab share dengan akak cerita-cerita seram-seram ni. Cerita ni sebenarnya bukannya nak menakutkan orang, tak. Kita macam just nak cerita pengalaman kita. Dan kita tahu sebenarnya benda tu wujud. Benda tu ada, betul tak Mi? Betul. Jin, iblis ni semua wujud. Dan dia memang suka mempermainkan manusia. Especially kalau kita ni kotor, betul tak Mi? Selalu tempat yang kotor dia suka. Itu selalu kita tekankan di mana kena jaga kebersihan diri, tempat jangan kotor, betul tak Mi? Especially perempuan ke nak masuk tempat pun kena beradab dan sebagainya. Okay, so thank you so much sebab korang sudi layan cerita kita orang. Kalau korang ada cerita yang menarik yang korang nak share, korang boleh drop message kat bawah. Tapi tak bermakna cerita tu aku kena cerita ke ataupun aku tak tahu. Mungkin cerita tu korang boleh share je kat bawah. Aku takut bila korang cerita, korang merasakan yang aku nak cerita balik cerita tu. Aku takut benda tu. Sebab aku pun tak tahu macam mana feel cerita tu kan. So korang boleh share je dengan kita punya penonton yang lain. Mungkin korang boleh beritahu, kat sini ada apa ke, sama-sama dapat info. Betul tak Mi? Yes. Sebenarnya kita nak tahu benda-benda ni supaya kita berjaga-jaga lah. Berjaga-jaga. Jaga-jaga dan kita kena siap sedia, siap siaga bila-bila masa kita boleh kena. Dan kita kena betulkan yakin kita lah. Tapi orang kata kami, kalau kita cerita dia ni sebenarnya dia ada kat sini.